إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Suara jelas tak? Sini, clear? Kalau boleh buka live, tengok. Dah cek dah? Okey. Alhamdulillah. Jelas. InsyaAllah kita sambung surah Al-A'raf ayat 28. Dan kita akan ayat 29. Saya akan baca ayat dia. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ayat berapa tu? 28 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Kaum terdahulu, apa jua fahisyat, maksiat, perkara yang keji, walaupun dalam agama, bila ditanya, mengapa kamu lakukan perkara ini, apakah sandaran yang kamu berdiri atas dia, bagaimana boleh buat satu amalan tersebut? Jawapan mereka, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Jawapan yang kita panggil apa? Jawapan yang paling glamour lah. Jawapan yang paling ketara kita akan dengar, ayah buat. Ayah, atuk moyang, keturunan, adat budaya. Jadi kami ikut je. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Alasan pertama yang mereka akan kemukakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kerana ayah, atuk moyang buat, jadi kita ikut. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, kalau korang nak tengok bagaimana Al-Quran, kelebihan Al-Quran, ayat dia akan menyokong ayat lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah Al-Baqarah, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 170. Nah, Surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah. Bila mereka diseru, bila kaum-kaum nabi-nabi terdahulu, bila diseru, dipanggil untuk ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ikut Al-Quran, ikut ajaran Rasul yang Allah utuskan, qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami tak apalah, kami akan ikut apa yang kami telah biasa dan terbiasa dengan yang kami jumpa tengok ayah, atuk, moyang lakukan. Allah kata, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Bagaimana kalau ayah, atuk, moyang mereka tak ada akal dan mereka tak boleh dapat hidayah.
Maksudnya, bukan kita nak jatuhkan martabat ayah. Tak. Bukan kita nak rendahkan kedudukan ayah. Tak. Ayah bagi setiap orang adalah contoh tauladan. Betul tak? Kita sayang ayah kita. Kita hormati ayah kita. Siapa tak sayang ayah dia, angkat tangan. Tak ada, semua sayang ayah. Betul tak? Walaupun kita dah berumur. Saya dah 45. Tapi ayah saya 70. Tapi masih anggap dia sebagai contoh tauladan. Tetapi bukan bermaksud dia ayah kita, semua yang ayah cakap betul. Sebab ada benda lebih tinggi daripada ayah. Al-Quran, As-Sunnah. Kenapa ada banyak di kalangan sahabat boleh melawan ayah dia? Kerana ayah dia nak ikut agama atuk moyang, tapi dia nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara contoh tauladan sahabat Rasulullah iaitu Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Sa'ad radhiyallahu an, apabila di antara sahabat, rasanya yang ketiga ke ataupun yang keempat yang ikut Rasulullah, Sa'ad, antara dugaan dia, rintangan dia untuk ikut Rasulullah adalah ibu dia. Ibu dia tak suka Rasulullah. Dia kata, la takfuranna bi Muhammad walan akula hatta takfura bi Muhammad. Ibu dia berhenti tak nak makan. Ibu Sa'ad Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an tak nak makan sehingga Sa'ad kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia memang berazam untuk tidak makan langsung sampai dia mati dalam keadaan kubuluran. Kemudian Sa'ad akan digelar anak derhaka yang menyebabkan mak dia meninggal. Tapi Sa'ad kata apa? Wallahi ya law kanat laki 100 nafsin kharajat nafsan ma taraktu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata mak, kalau engkau ni ada 100 jiwa, 100 nyawa, satu nyawa demi satu nyawa keluar, aku tak akan tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu mak ni. Sebab tu ayah mak memang kita hormat, kita sayang, tapi kalau sampai tahap ayah mak kita suruh kita meninggalkan agama Islam, kita tak boleh nak taat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala kata wa wasaina al-insana biwalidayhi. Tengok. Cuba tengok surah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jumpalah. Surah Al-Ankabut ayat 7. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. 8 Allah Subhanahu wa taala telah pesan kat kita jaga ayah mak. Tapi ada satu kedudukan, kita tak boleh nak taat, tak boleh nak berkompromi. Tak boleh berkompromi dengan ayah mak kita. Bila sampai ke tahap taat Allah dan Rasul. Taat Allah dan Rasul lagi tinggi. Wa in jahadaka, tengok Allah kata, sekiranya ayah mak berusaha litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan taat kepada ayah mak apabila mereka memaksa engkau melakukan amalan syirik kepada Allah. Fala tuti'huma, lepas tu وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sebab kita akan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, antara orang jahiliyah, jawapan dia bila nak mempertahankan satu amalan yang diamalkan tanpa rujukan kitab Allah ataupun Rasul yang diutuskan, maka mereka akan kata Inna wajadna 'alaiha aba'ana. Kita kembali kepada ayat 28. Wallahu amarna biha. Kemudian mereka tambah lagi dosa, mereka kata Allah suruh buat. Allah Subhanahu wa taala kata qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala tidak suruh manusia melakukan fahsyah
Ataquluna 'ala Allah, kamu tergamak mendakwa sesuatu yang tidak benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab manusia sesat, ayah dan mak. Ayah dan mak. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yuladu al-mar'u 'ala al-fitrah. Yuladu al-mar'u 'ala al-fitrah. Setiap seorang di kalangan kita sebenarnya lahir atas kesucian agama Islam, agama tauhid. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Setiap kanak-kanak lahir dalam agama Islam sebenarnya. Semua kanak-kanak dia lahir dalam kesucian Islam. Yani kalau kanak-kanak ni dibiarkan tanpa ayah mak, dia akan kenal Allah. Dan dia akan tahu yang mencipta dunia ini adalah satu Tuhan. Tuhan yang patut disembah adalah satu. Tuhan yang patut didoa adalah satu. Tapi siapa yang mainkan peranan sesatkan anak? Ayah. Kalau ayah orang Yahudi, anak jadi Yahudi. Kalau ayah mak Kristian, anak jadi Kristian. Anak pun, aku tak tahu. Aku ikut ayah mak kata Tuhan itu 3. God and Jesus and the Holy Spirit. Holy Spirit. Spirit saya kata. Doa. Doa. Yelah, siapa yang rosakkan dia? Ayah mak dia. Tahu tak masa duduk di melencong kejap ni, biasa Pak Arak ni suka melencong. Masa duduk, sebenarnya kami satu keluarga, masa ayah cuba untuk larikan diri, kita nak lari daripada negara Arab. Kita duduk di Jordan tak dapat benda. Maka ayah kumpul-kumpul duit. Lepas tu ayah dapat satu peluang untuk meminta suhaka politik di Switzerland. Bukan Sweden, Switzerland. Swiss yang bendera dia salib besar. Dan ketika itu kami dapat panggilan di Bayern, Bonn. Dia ibu kota dia ke macam mana? Ibu kota Munich, ada Munich. Zurich. Zurich. Kita dapat 2 panggilan tahu. Zurich dengan Bonn. Saya ingat lagi masa tu 80-an. Masa tu siapa-siapa orang Arab minta suhaka politik memang dapat terus. Bahkan kami masa tu boleh dapat income tahu. Bayar pula. Boleh dibayar setiap kanak 5 franc. Franc mahal dia. Rasanya kalau 3 franc boleh dapat satu cheese sandwich. Cheese, Arab suka cheese. Jadi tengok masa tu Eropah nak ambil orang Islam supaya kita jadi Kristian. Jadi kita pergi kat Zurich dengan Bonn. Banyak pengalaman masa tu. Masuk Switzerland. Kami duduk di satu kamp pelarian. Ramai macam-macam bangsa, tapi kebanyakan bangsa ketika itu, tahu tak siapa bangsa Arab yang paling ramai jadi pelarian ketika itu? Orang Lubnan. Ingat tak 80-an perang saudara di Lubnan Dia bukan perang saudara sebenarnya, dia penghapus orang sunnah di Lubnan tu. Tapi orang panggil perang saudara, civil war. Sebenarnya menghapuskan orang Sunni, khususnya Saki, Baki, Palestinian, pejuang Palestin sunnah yang masih memperjuangkan Yahudi, dihapuskan dalam tempoh 82 sampai 89. Tapi kita dengar kononnya perang saudara, sebenarnya perang antara sunnah dan syiah. Masa tu tidak ada lagi Hizbullah. Ada satu gerakan bersenjata nama dia Harakat Amal. Dan Harakat Amal ni sekarang ni nama dia Hizbullah. Dan dia antara militan syiah yang sangat kejam. Masa tu berlaku satu gerakan, satu usaha untuk menghapuskan mana-mana pejuang Palestin yang Sunni yang melarikan diri duduk di Lubnan. Maka tercetuslah perang saudara sejak 82, 83 sampai 89. Ingat tak? Subhanallah. Saya ingat masa tu kecil. Kami pun lari juga daripada Jordan. Kami tempias peperangan masa tu sampai juga.
Sampai kat Jordan. Jadi kita lari, subhanallah. So, kebanyakan pelarian macam-macam. Bila berlaku perang ni, sebenarnya mangsa macam-macam mangsa. Ada Sunni, ada Syiah. Tapi saya ingat bagaimana orang Syiah sembahyang. Memang dia berlumuran darah. Ya, kalau dia sembahyang, dia mesti pukul diri. Toreh tubuh. Yang tu bukan masa perayaan yang tu, once a year. Yang tu perayaan Ashura. Tapi kadang-kadang orang Syiah ni bila meratapi kematian Husain, bila-bila masa, sebab ulama mereka boleh reka cerita yang mengarut. Yang macam Kristian yang buat tu. Ya, dia pukul diri. Orang Syiah kadang-kadang pukul diri. Tak ada alat pun boleh pukul diri dengan tangan sebab meratapi kematian Husain. Ketika itu dia tak ada. Saya ingat bagaimana orang Syiah sembahyang. Saya takut tengok dia solat. Saya kecil lagi. Saya tengok, kenapa point apa yang saya melencong jauh ni sampai Switzerland. Saya ingat satu rumah tangga, suami Syiah, isteri Kristian. Boleh berkahwin. Sebab bagi mereka agama tak penting. Sekarang inilah yang mereka nak buat kat negara Islam. No religion. No difference between the religion. Semua sama. One religion, one life. Sekarang ni. One world order. Yang tu dah berlaku di Switzerland. Jadi suami Lebanese, Syiah, isteri Kristian. Boleh kahwin. Bayangkan apakah agama anak mereka? Kristian. Sebab Syiah ni tak ada pegangan. Syiah, mak kuat Kristian. Saya masuk, kita bila dapat bilik rumah di dalam kem pelarian tersebut, saya masuklah, kita main sekali. Main naik basikal, naik atas bukit, pergi cari strawberry, cari ciri. Budak tak tahu benda, tahu pagi keluar dengan basikal. Balik petang, makan macam-macam buah. Apple manis yang kecil. Subhanallah, memang hidupan masa tu tahu makan je. Makan dengan main budak. Subhanallah. Jadi bila saya masuk bilik kawan saya ni, yang ayah dia Syiah, mak dia Kristian, saya tengok katil tiga-tiga adik-beradik semua ada salib. Tidur pun. Siapa yang jadikan anak dia Kristian? Mak ayah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuladul mar'u 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi. Ayah mak menjadikan anak itu Yahudi atau yunassiranihi, ataupun menjadikan anak itu Kristian, ataupun yumajjisanih, menjadikan dia majusi, sembah api. Sebab tu penting sangat-sangat peranan ayah dan mak, sangat penting untuk mendidik anak, untuk menanam akidah yang suci, bersih, akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kita akidah pun dia tak tahu. Tapi tak apa, alhamdulillah, dengan ujian yang datang. Sebab tu saya kata ke anak saya yang semayang, anak saya kat sekolah kerajaan negeri, saya kata, Baghdad, salat, saya cakap kat Baghdad, salat engkau jarak ni, jangan salat dengan, walaupun ustaz ajak salat jarak, cakap kat ustaz setiap hari, salat ini tidak sah. Dia cakap, ustaz, ayah saya cakap salat kita tidak sah. Lantaklah. Biar. Bagus, Baghdad. Baba, hari ini cikgu ajar salat jarak. Saya kata, cakap kat cikgu, awak akan bertanggungjawab depan Allah. Awak ajar salat yang tidak diajar oleh Rasulullah, engkau akan dipersoal. Biar anak kita kuat. Saya tak boleh nak keluarkan anak saya dari sekolah. Sebab sekolah masih ada lagi mengaji Quran, mujur tak kubah. Mereka tak boleh nak ubah Quran. Tak boleh nak ubah hadis. Sebab ada dalam kitab. Tapi mereka ubah cara salat, merosakkan. Sebab mereka ada kuasa. Kerajaan negeri. Siapa awak nak lawan kerajaan negeri? Tak apa. Anak saya pun saya tak boleh keluarkan. Tapi insya-Allah kalau Allah bagi saya kuasa, saya akan buat sekolah sendiri. Untuk anak kita insya-Allah. Jadi manusia boleh sesat kerana ayah mak. Lagi, manusia boleh sesat kerana pemimpin. Nah, pemimpin antara sebab. Jom dengar hadis sahih. Hadis rawahul Bukhari wal Imam Ad-Darimi. Abu Bakar radhiyallahu an dakhala ala imra'atin min Ahmas yuqalu laha Zainab. Abu Bakar radhiyallahu an khalifah masuk, ada sahabat panggil dia, dia kata ada seorang wanita ada masalah. Wanita ni daripada kabilah Ahmas, sebuah kabilah Arab.
Fadakhala 'alaiha Abu Bakar. Nama wanita ni Zainab. Bila Abu Bakar masuk, qal fara'aha qad nawat hajjatan musmitah. Bila Abu Bakar masuk nak jumpa wanita ni, nak tanya apa masalah dia, rupanya dia telah nazar tidak ingin bercakap. Senyap. Ada jenis amalan orang jahiliyah, dia kata puasa senyap. Tak ada, dalam Islam tak boleh tahu. Untuk orang tanya, awak apa benda? Mu sakit ke tak? Tak ada dalam Islam. Jangan buat macam tu tahu. Khususnya isteri ya. Mu ada masalah? Bukan sini, di Syria. dah. Sini tak buat masalah gini. Tak saja tak bagi mengantuk. Aku mengantuk. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bila tengok wanita ni senyap, qala ma baluki? Apa masalah dia? Qala nawat hajjatan musbita. Dia tak nak bercakap, dia nazar tak nak bercakap. Faqala wayhaki, inna hadha min amal al-jahiliyah, takallami. Abu Bakar tegur, ni amalan jahiliyah. Rupanya orang yang bernazar kononnya nak senyap, puasa daripada bercakap, ni amalan jahiliyah, tak boleh. Terus dia bila tahu ni amalan jahiliyah, dia fatakallama, dia bercakap. Maksudnya teguran Abu Bakar ni khalifah. Qalat min aina man ant? Siapa engkau? Dia tak kenal Abu Bakar. Khalifah tu. Qalat man ant? Engkau ni siapa? Faqala ana rajul min al-muhajirin. Tengok akhlak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Aku salah seorang daripada golongan muhajirin. Kalau kita mu tak kenal aku ke? Aku syekh ni. Oh, nak belagak pula. Siapa kita? Ni Abu Bakar Siddiq. Qala ana rajul min al-muhajirin. Qalat min ayyi al-muhajirin ant? Engkau ni muhajirin hak mana satu? Tang mana pula? Tengok, tanya lagi. Qala rajul min Quraisy. Muhajirin ramai kan? Ada Quraisy, ada Bani Umayyah, macam-macam muhajirin. Tanya lagi. Wanita ni memang jenis tanya. Tadi senyap. Tanya pula. Aduh. Makcik ni. Zainab ni. Qalat min ayyi al-muhajirin ant? Qala min Quraisy. Qalat min ayyi Quraisy? Nak tahu. Qala ma akthar su'alaki. Banyak kau tanya. Ana Abu Bakar. Dia terpaksa cakap. Qala ma akthar su'alaki. Banyak engkau tanya soalan. Aku ni Abu Bakar. Qalat Abu Bakar ya Amirul Mukminin. Dia tanya soalan. Rupanya bijak juga. Qalat ma baqa'u hadha al-amr? Dengar tuan. ما بقاء هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. Bagaimana amalan hidupan kita yang best, hidupan kita yang salih, bagaimana akan kekal setelah Allah Subhanahu wa taala bawakan Rasulullah setelah kita dulu dalam jahiliyah. Dia pernah hidup dalam jahiliyah dan dia telah merasai kebaikan dan keindahan Islam. Bagaimana Islam akan kekal? Apakah jawapan Abu Bakar? Qal mastaqamat alaihi umara'ukum. Supaya orang tengok hadis dengan sanad dia. نعم. ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية. فقال بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم. Dia tanya apa tadi? Wanita Zainab ni, bagaimana Islam akan kekal dalam keadaan kuat dan baik setelah Allah Subhanahu wa taala bawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dulu kita hidup dalam jahiliyah. Bagaimana akan kekal? Qal baqa'ukum alaihi mastaqamat alaihi a'immatukum. Selagi pemimpin kamu istiqamah atas urusan Allah dan Rasul. Habis. Baqa'ukum alaihi mastaqamat alaihi a'immatukum. Islam akan terjaga selagi ada pemimpin yang bertakwa, yang kuat, yang betul-betul takwa Allah dan Rasul dan taat pada perintah Rasulullah. Sebab tu ada hadis sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnah yuqatalu min wara'ih. Al-imam junnah. Imam ni pemimpin satu perisai.
Kita kalau ada masalah, kita cari siapa? Minta maaf. Ya. Kita ni, rakyat ni. Cari siapa? YB, Wakil rakyat. wakil rakyat. Pemimpin, YB. Tapi cuba sekarang ni awak ada masalah, cari YB. YB tak ada dah, jadi BY. Apa tu BY? Where is he? Hilang. Bye-bye. Bye-bye. BY, bye-bye. Bayangkan, rupanya Islam akan terjaga selagi kita ada pemimpin yang jaga Islam. Pemimpin penting. Sebab tu Sayyidina Uthman radhiyallahu an, Uthman kata apa? Inna Allah yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Quran. Allah Subhanahu wa taala sengaja dalam lumrah ciptaan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pemimpin, kepada sultan, tidak ada dalam Quran. Baik, saya nak tanya, masyarakat kita taat kepada Al-Quran ke taat kepada YB? Jawab sendiri. Masyarakat kita lebih peka kepada kata menteri ke kepada Al-Quran? Menteri. Orang kita tak ikut Al-Quran. Kita tak nak salahkan masyarakat. Tapi masyarakat pun, Quran pun tak faham. Tak buka pun. Tapi kalau keluar kat TV, Perdana Menteri kata, Perdana Menteri mengumumkan tidak perlu lagi pakai mask di jalan raya. Oh, ada orang tak pakai mask? Orang tak pakai terus. Sebelum election nanti dia juga. Perdana Menteri keluar umumkan bahawasanya setiap guru akan dapat allowance 500. Tengok guru. Alhamdulillah, terima kasih Perdana Menteri. Kuasa pemimpin kuat. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu an, Inna Allah yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Quran. Allah Subhanahu wa taala berikan kuasa kepada pemimpin dan pemerintah di mana Quran hebat, Quran kalamullah, tapi masyarakat tidak pandang kepada Quran, masyarakat tak pandang Quran hadis. Mu nak buat apa Syekh Arab? Quran hadis. Boleh kalahkan Amerika. Minta maaf. Mu baca Quran boleh bagi nasi tak? Kalau orang nak nganjing kita lah. Boleh orang nak nganjing. Sebab bagi masyarakat Quran ni ialah baca masa orang meninggal, baca Yasin Khamis malam Jumaat, itulah Quran. Jadi ritual. Tadi kita baca satu hadis di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan ada hadis. Hadis Muadz, yakni hadis daripada sahabat. Memang best tadi kalau korang nak dengar pun best juga. Dalam Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi dalam kitab Fadail Quran memang sangat best. Allahumma salli alaika ya Rasulullah. Naam. Fadlu man yaqra al-Quran. Fadlu kalam aywa fi ta'ahud al-Quran. Naam. Naam. Dengar ni. Dengar hadis ni. Hadis Muadz. Qala Muadz, ni hadis Muadz, yani athar sahabah. Kita panggil hadis atau athar. Athar yani kata-kata sahabat. قال سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت. Quran akan ada di dada beberapa kaum. Yabla, makna yabla yani akan pudar. سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت. Quran akan ada di hati setengah manusia, tapi dia akan jadi pudar. Ada Quran, dia hafiz. Al-Hafiz. Baca Quran sedap. Tapi Quran dalam dada dia ni jadi pudar. Tak ada makna. Seperti mana baju ni pakai lama, setahun, 2 tahun, apa jadi? Rosak, kusut. Lusuh. Bukan kusut. Kena sedekah. Okey. Lusuh. Lusuh. Pudar. Yaqra'unahu la yajiduna lahu syahwatan wala ladhah. Mereka baca Al-Quran, tidak ada rasa keindahan, tidak ada syahwat. Bukan syahwat yang syahwat nafsu. Al-Quran sebenarnya, tahu tak bila kita baca Quran dan faham, wallahi dia ada satu lazat lebih best daripada makanan atas meja. Sungguh. Kadang-kadang Quran ni dia ada satu lazat, ya Allah, bila kita faham Al-Quran, saya bila baca ayat yang saya faham, saya ada rasa lazat dia. Sebab nampak apa yang berlaku. Ya Allah sebut dalam Quran, berlaku sekarang. Tapi bila manusia hafal Quran untuk dipanggil Al-Hafiz, untuk masuk pertandingan, dapat. Sekarang kita tengok kalau pandai ngaji, dapat juara. Bukan dia seorang, satu negeri dapat cuti.
Sebab Haji. Ya. Haji. sebab mengaji boleh. Sebab Quran ni jadi untuk dibanggakan, tunjuk, berlagu-lagu. Oh, yang berlagu ramai. Orang pergi belajar Quran berlagu. Kadang-kadang orang kata, Allah sedap Syekh Muhyiddin ngaji. Tapi dia tak pernah nak faham apa yang kita baca. Ni bahaya ni. Sebab tu itulah kata Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Tengok ni orang ni. Yaqra'unahu la yajiduna lahu syahwatan wala ladza. Mereka baca Al-Quran tidak ada sebarang keindahan ataupun kelazatan bila mengaji. Yalbasuna julud ad-dha'ni ala qulubi dhi'ab. Mereka ini yang hafal Quran. Mereka ni hati serigala tapi pakai biri-biri. Pakai bulu biri-biri. Ini memang orang hafal sahaja ataupun orang yang dah belajar tafsir tapi tak. Wallahu a'lam, mereka lebih kepada hafal dan baca untuk di Mesir. Ya Allah, saya nak tunjuk kat korang satu video. Ada. Kadang-kadang pengaji di Mesir ni, dia ngaji, dia bukan untuk ni. Bukan untuk orang ambil tadabbur. Dia mengaji sebab suara dia sedap. Dan biasa korang dengar orang kata, orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, ada yang menjerit. Bengsang jatuh. Macam Oh, bukan sebab Quran ni bagi dia dapat khusyuk. Tapi suara nada tu. dia macam ganti muzik je. Ganti muzik. Ya. Itulah bahaya. Bila Quran akan jadi lebih kepada ritual ataupun satu amalan budaya yang boleh cari duit. Tahu tak orang nak cari duit di Mesir? Kena jadi pandai mengaji Quran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir." Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran untuk tadabbur, ambil peringatan. Takut dengan Allah, takut dengan azab Allah. Tapi akhirnya Quran menjadi untuk hiasan. Ataupun dengar, naik, merembang bulu roma. Wala hawla wala quwwata illa billah. Baik. A'maluhum tama'un la yukhalituhu khawf. Kebanyakan amalan-amalan golongan ini adalah tama', rakus untuk mendapat hawa dunia, tidak ada sebarang takut dengan Allah. Sedangkan orang baca Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Quran, kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan atas bukit, bukit boleh retak. Bukit takut dengan Allah. Tapi sekarang orang baca Quran, tak takut. Siap boleh gelap. Ada satu video, tapi nak cari susah. Syekh ni pandai baca Quran, mengaji. Dia baca memang suara dia merdu sangat. Orang yang dengar bacaan dia, saya boleh carikan. Orang yang sedang dengar bacaan dia, dia menjerit, Allah! Syekh yang mengaji tu terkejut. Saya tunjuk kejap. Ya betul. Boleh saya hantar kat grup. Ni dia. Boleh tengok Oh ya, I saw this. Pernah tengok dah? Ya Allah. Dia terkejut. Tapi kenapa tak jadi? Dia gelak. Syekh ni ngaji tahu. Suara dia sedap sangat. Orang belakang ni menjerit Allah. Syekh orang ngaji tu terkejut. Tapi suara tak jelas. Line macam putus. Oh, putus-putus. Macam mana nak join grup WhatsApp Ustaz? What line? Tak tahu kenapa tak jadi video ni. Bukan tak jadi, dia buffer banyak berhenti. Oh, Internet. ya betul. السلام عليكم ورحمة الله Okey, boleh. أرسل لأحد مشايخنا المقطع. Sekarang, okey, dia berhenti. Sekarang ni Syekh ni mengaji. Tengok orang belakang dia menjerit Allah, apa jadi? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Internet tak bagus. Tak apalah, nanti insyaAllah saya akan tunjuk. Syekh ni akan terkejut macam ingat ada gempa bumi ataupun sebab orang betul-betul jurik. Doa Allah. Jadi Syekh pun. Jadi subhanallah, benda ni sahabat tak ada macam ni tau. Sahabat tak ada sampai menjerit Allah, tak ada. Sahabat bila dengar Quran boleh menitis air mata sebab dia khusyuk dengan Allah, tapi tak adalah sampai tahap melampau. Ada orang tahu, ada orang di Mesir, qari, dia upah tahu, bayar upah kepada orang datang kat majlis dia sebut Allah supaya dia naik claimor. Ada. Banyak di media sosial karya dari Afrika, orang nak menunjukkan karya-karya orang yang pandai mengaji. Macam tu, semua macam tu sekarang. Ya. Jadi dah macam trending. Dia train. Lain okey, lain. Lain ni okey, diorang pun lain kot. Mungkin orang lain dia orang. Sebab sini, tapi semua sini gelap sikit. Tak tahu saya. Grup, semua nak tanya grup apa ni? WhatsApp tu yang dia WhatsApp tadi. Dia tercakap kot WhatsApp. Tak apa. Tak ada grup ni, grup keluarga. Jadi, a'maluhum tama'un la yukhalituhu khawf. Kebanyakan amalan mereka adalah amalan tama', rakus. Tama', dia nak sesuatu. La yukhalituhu khawf, tidak ada campur aduk dengan takut pada Allah. In qassaru, bila mereka kurangkan amalan, tak semayang, dia tak semayang, tak puasa. Qalu, sanablugh. Bila amalan mereka tak cukup, mereka kata, lambat lagi, nanti kita sempatlah ngaji. Nanti sempat kita salat. Wa in asa'u, bila mereka buat maksiat dan kesalahan terhadap Allah, qalu sayughfaru lana anna la nusyriku billahi syai'a. Mereka akan banyak tawakal. Allah akan menghapuskan dosa. Apalah dosa kecil je. Inilah paling bahaya yang akan datang di akhir zaman. Wallahu a'lam. Tapi dah banyak kan macam tu sekarang. Banyak. Banyak orang dah macam tu lah. Allah maha pengampun lah Syekh. Janganlah tegas sangat. Kau ni keras lah Syekh. Tapi dalam masa yang sama, kita pun ada rahmat. Kita ada rahmat, kita ada belas kasihan terhadap masyarakat kita. Tadi saya cerita, seorang naik flight pramugari. Tunggu saya terkejut juga. Ustaz Muhib ke? Ya, saya. Dia kata, Ustaz, jangan hukum saya. Saya kata, tak hukum apa-apa pun. Dia kata, saya tak hukum. Saya okey je, nampak saya hukum siapa-siapa. Dia kata, Ustaz, saya nak resign ni. Saya nak resign daripada kerja pramugari. InsyaAllah, anak saya semua salat, Ustaz. Ya, jangan risau. Dia panik. Saya kata, saya tak masukkan orang syurga, tak masukkan orang api neraka, ya. Ini kerja Allah. Jangan risau, awak ni seorang yang baik. Ustaz, insyaAllah saya akan risau, saya akan pakai tudung. Tengok muka kita ni, banyak dosa ni ingat Ustaz baik sangat. Ustaz pun tak ada harap juga. Tapi subhanallah, manusia kadang-kadang dia tengok Ustaz ni dianggap benda besar. Tak ada, Ustaz ni pun berat juga. Banyak dosa. Tapi maksudnya masyarakat kita sayang agama. Lala dia kata, Ustaz nak apa? Nak kacang ke? Nak coklat? Tak apa, tak payah, tak payah. Firefly kan dia banyak bagi. Jadi kesianlah kat masyarakat kita. Dia orang sayang agama. Baik, jadi wallahu alam. Jadi antara sebab yang menyebabkan manusia sesat, kita dah sebut, ayah mak boleh main peranan. Pemimpin, juga guru. Guru, syekh, dia boleh. Guru, kalau guru ini tidak berpandu dengan Quran dan Sunnah dan betul-betul ikut para tabi'i, para sahabat, tabi'i, ulama yang mu'tabar, ikutlah. Tak apa. Kalau katakan nak ikut Imam Syafi'i, wallahi saya nak cakap, depan Allah saksi, Imam Syafi'i rahimahullah antara ulama penegak sunnah. Saya baca semalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata Imam Syafi'i, ada orang tanya, Imam Syafi'i rahimahullah bawa hadis sahih. Hadis rawah Al-Bukhari. Hadis ini berkata, bila awak beli, wallahu alam, saya tak hafal hadis, awak nak pulangkan pembelian lembu yang awak telah beli, nak pulangkan balik. Okey. Mesti pulangkan dengan dia ganti rugi, iaitu secupak kurma. Tiba-tiba ada orang tanya Imam Syafi'i yang riwayatkan hadis ini. Hadis ini sanad Imam Syafi'i. Orang tanya Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa perlu kita bagi
satu secupak kurma sebagai ganti. Kenapa tak bagi satu beldi susu? Dahlah bagi lembu. Imam Syafi'i tanya dia, "Athabata dhalika al-hadithu an Rasulillah?" Adakah ini hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qala fa kayfa falaysa lana illa at-taslim. Imam Syafi'i kata, kalau Rasulullah dah kata gitu, kita tak ada ruang kecuali taat je. Laysa li wa lak an nas'ala lima wa kaif. Awak dengan aku, Imam Syafi'i kata, aku dengan engkau bila jumpa hadis sahih, kami tak ada ruang untuk tanya mengapa dan kenapa. Hanya taat perintah Rasulullah, jangan bersoal. Li'annana taba'un wa huwa al-matbu'. Sebab kita ni pengikut. Dan kata Rasulullah adalah kata seorang Nabi yang patut kita ikut. Bayangkan. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata tak boleh nak pakai qiyas. Kalau kata Rasulullah jelas dan tidak ada hadis yang takhsis ataupun hadis yang mansuhkan dia, kita kena taat. Subhanallah. Memang kita tabi Imam Syafi'i. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala angkat Imam Syafi'i. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat juga martabat Imam Ahmad bin Hanbal. Makin engkau menegakkan sunnah Rasulullah, Allah akan angkat darjat engkau. Makin engkau mempertahankan sunnah Rasulullah walaupun kecil, Allah akan angkat darjat engkau daripada sudut yang engkau tak akan sangka. Wallahi. Tapi makin engkau melawan sunnah Rasulullah, Allah akan jatuhkan engkau. Makin engkau memperlekehkan sunnah Rasulullah, Allah akan hina engkau. Makin engkau meremehkan sunnah Rasulullah, Allah akan menunjukkan keaiban engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk betapa tingginya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni Nabi Muhammad bukan sebarangan orang. Kita ni ambil lah. Sebab tu Imam Malik kata, kullun yu'khadhu alaihi wa yurad illa Rasulullah. Semua orang boleh ambil pendapat dia, boleh tolak. Tapi kata Rasulullah, langsung tak boleh tolak. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan hadis tu, tiap-tiap budak bila dah balik, dia akan mesti bertanggungjawab untuk mencari kebenaran sendiri ke? Kalau mak bapak dia Nasrani ke? Tak tahu, saya tak pernah. Sebab kalau dia dah diberanakkan dalam satu family yang non-Muslim. So bila dia dah balik, let's say umur 10 ke 12, 14. So Setiap manusia, cuma ni ada hadis ke yang explain macam ada hadis, hadis sahih Muslim. Hadis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ditabi'i, tapi diambil pada Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyan kana aw nasraniyan yasma'u bi thumma la yu'minu billadhi ursiltu bih illa akabbahu Allah ala wajhihi fi an-nar." Mana-mana orang daripada umat ini, tak kira Yahudi ke, Kristian ke, Buddha ke, dengar pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman dengan apa yang Rasulullah bawa, nescaya Allah akan jatuhkan dia, campakkan dia dalam api neraka. Tak ada alasan. Sebab tu kita bila, wallahu alam, tapi ini kerja Allah. Hidayah ke tak hidayah bukan kerja kita. Cuma semua manusia dia mesti kaji, cari. Jangan awak dengar daripada padri. Siapa yang rosakkan Kristian? Padri. Hatta kita orang Islam, jangan ambil bulat-bulat daripada ulama. Banyak ulama kita jahil. Bukan saya kata ulama yang sesat, tapi jahil. Orang jakim, dia tak boleh nak beza sunnah dengan sunat. Jakim. Belajar dengan saya kat Jordan. Saya kalau ambil spek dia, saya ambil. Saya ganti hotline. Bukan spek dia rosak. Kita sangka baik. Saya kenal dia. Saya kata, engkau ni belajar Jordan. Tak guna belajar Jordan sampai master. Sedih. Engkau ni seorang belajar master syariah. Rasanya PhD kot. Kerja jakim. Sunat. Masih guna sunat. Dia tak itulah bahaya. Bukan bahaya, itulah beza. Orang ahlul hadis wal mutafaqihu fil hadis dan orang yang hanya ambil sijil bulat-bulat. Beza. Ahlul hadis, Allah angkat darjah mereka. Orang hadis seperti Imam Syafi'i, Imam Malik. Allahu Akbar, Imam Malik ni dahsyat. Kalau kita buka Al-Muwatta, ya Allah. Ya Allah, Al-Muwatta. Dahsyat.
Al-Muwatta kalau awak buka dia akan tengok betapa hebatnya sahabat jaga. Tahu tak di zaman Umar dia buat apa untuk nak jaga waktu solat Jumaat? Umar radhiyallahu an akan bawa satu kain khas, dia letak di satu sudut masjid Rasulullah, tunggu matahari bila bayangan matahari sampai kat kain tu, dia tahu masuk waktu Jumaat, salat Zuhur. Sampai macam tu sekali. Ni Imam Malik rahimahullah. Baik. Jadi kena berhati-hati, tengok guru yang kita belajar, tengok adakah dia berpandukan Quran dan hadis. Ada seorang ustaz tak tahu, bukan sini. Ada seorang wanita tanya dia, bagaimana nak lembutkan hati anak? Ustaz ni tak tahu ustaz apa. Moga Allah bagi dia hidayah. Dia kata pergilah, suruh wanita ini pergi ambil wuduk. Ambil wuduk berapa 41 kali. Lepas tu sisa baki wuduk ini bagi minum ke anak. Mesti wuduk ini daripada sisa lebihan wuduk daripada tangan sebelah kanan ibu, ambil air ini bagi ke anak minum. Amalan ini mari mana? Dia boleh ikut dia. Nak bagi special. Kita kadang-kadang tanya, adakah Rasulullah SAW? Tak. Sampai bijak engkau, sampai awak lebih tahu bagaimana boleh cari amalan untuk si ibu supaya kumpul air wuduk dia bagi ke anak minum. Rasulullah SAW tak ada. Kalau sunnah Rasulullah, amalan Rasulullah ada. Doa untuk anak. Doa wanita cukup dah. Wanita doa Allahumma hdibni. Apa doa ibu kepada anak? Sangat berkesan. Tapi tiba-tiba ada ustaz, tapi di Syria bukan sini. Dia pakai serban besar. Dia orang Syria. Bukan hak ni. Saya tak pakai serban. Tapi bayangkan kesian dia. Boleh bagi tahu masyarakat kita, ustaz dia mesti dipercaya. Kesian. Masyarakat bila explain simple doa ke sunnah yang simple macam biar betul, tapi kalau yang complicated ambil air tobu letak yang ni memang best. Jadi ada power ambil ni nak berhati-hati, kena ambil wuduk ketika ibu dia pula boleh sembahyang. Jangan time tak sembahyang. Boleh kalau nak tambah resepi dia. Lepas tu kalau ada tepayang hok lama, hok Tok Syekh bawa dulu tu. Cari hok warna kuning tu. Kuning hijau tu. Baru sedap. Boleh. Makcik tu. Gitu ustaz. Beres ustaz lagi ustaz. Dia mau nikah ke tak lagi? Tanya pula. Allahu Akbar. Bila kita dah boleh reka amalan sendiri, maka Islam akan jadi cair dan jadi bahan jenaka. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebab tu Allah kata, tengok, wa idza fa'alu fahishatan qalu, bila mereka buat fahisyah, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Inilah amalan atuk moyang. Siapa engkau nak hancurkan amalan budaya kami? Wallahu amarna biha. Dan Allah suruh. Boleh letak nama Allah. Paling bahaya tuan-tuan, bila kita meletakkan nama Allah sebagai sumber rujukan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tak suruh pun buat macam tu. Allah kata, "Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun." Bayangkan, siapa yang suruh orang Arab untuk melakukan amalan tawaf tanpa pakai baju? Siapa? Ketua. Ingat tak nama ketua kabilah Arab, Khuza'ah, yang masukkan amalan sembah berhala? Orang pertama, orang Arab yang masukkan amalan biarkan anak unta tanpa ataupun amalan sembelih unta dan kambing untuk berhala. Siapa? Amru ibnu Amir ibnu Luhai al-Khizai. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia dalam api neraka dalam keadaan heret usus. Kenapa? Sampai tahap cari usus dia dalam api neraka. Sebab telah menyesatkan satu kabilah Arab. Ya Latif. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Allah kata, "Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون."
Daripada ayat ni, kebanyakan ulama termasuk Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir Ibn Kathir, dikata la yaqbalu Allahu ibadatan illa an yaktamila fiha syartain. Allah tak akan terima, Allah Subhanahu wa taala tak akan terima mana-mana ibadah kecuali melengkapi dua syarat. Apa? Al-ikhlasu lillahi ta'ala. Apa jua amalan kita buat kerana Allah. Yang kedua, an takuna ittiba'an li sunnatir rasul. Apa jua amalan awak nak buat, kalau tidak ikut Rasulullah, Allah tak akan terima. Allah akan campak. Subhanallah. Baik. Jadi, kita baca balik tadi. Qul amara rabbi, ayat 29. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Wa aqimu wujuhakum, nak salat pun, kenapa kita wajib salat di tempat masjid? Baru ni tersebar berita, orang Islam pergi buat sembahyang di gereja. Mana boleh? Tak boleh. La yajuz. Di Jerman. Jerman berlaku. Orang Islam pergi sembahyang, sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana. Rasulullah qala la'ana al-yahuda wa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'ana Allahu al-yahuda wan nasara, Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Dan ada hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari wa Muslim, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nisa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat baginda alaihi wasallam demam, dan baginda alaihi salatu wasallam meletakkan satu kain atas wajah baginda. Fatadhakarat Ummu Habibah wa Ramlah, Ummu Habibah Ramlah bint Abi Sufyan, wa Ummu Salamah kanisatan fil Habasyah. Sahaja depan Aisyah radhiyallahu anha, sebab isteri-isteri Rasulullah sedang gilir untuk merawat baginda alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah dalam keadaan demam. Maka Ummu Habibah dan Ummu Salamah untuk cerita pasal gereja yang mereka melihat di Al-Habasyah. Sebab Ummu Habibah antara wanita-wanita yang paling awal berhijrah daripada kota Makkah ke bumi Al-Habasyah. Mereka cerita pasal satu gereja cantik sangat, nama dia Kanisatu Maryam. Wa dhakarata tasawira wa tamathila jamilatan fiha. Dan Ummu Habibah, isteri Rasulullah, cerita kepada Ummu Salamah mengenai banyak gambar dan patung yang telah dilukis dan didirikan dalam gereja tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar Ummu Habibah dan Ummu Salamah cerita pasal gereja ni, Rasulullah terus selak kain yang basah daripada wajah baginda. Rasulullah kata, ulaikal qaum kana idza tuwfiya ar-rajulu as-salihu minhum banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru lahu tilka at-tasawir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang Yahudi dan Nasrani bila meninggal orang saleh, ulama mereka akan bina di dalam gereja kubur dia. Kemudian haram, tak boleh bina kubur dalam masjid. Haram. Dilarang. Ini amalan Yahudi dan Nasrani. Dan mereka akan gambarkan, letak gambar. Akan letak gambar. Gambar orang yang saleh ni mereka akan lukis. Awak jangan terkejut bila masuk gereja tengok gambar gambar padri-padri hok lama, gambar Nabi Isa kononnya, gambar orang atas. Pernah tengok tak? Rasulullah kata mereka ni, orang Yahudi dan Nasrani, bila orang saleh di kalangan mereka meninggal dunia, mereka akan lukis gambar dia dan mereka akan buat patung dalam gereja, mereka akan bina makam atas dia dalam gereja. Rasulullah kata apa? Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Mereka adalah manusia paling jahat di sisi Allah di padang mahsyar di hari kiamat. Tiba-tiba kita pergi sembahyang tempat dia. Mana boleh? La yajuz. Hatta kalau ada masjid, dalam masjid ini ada kubur, tak boleh solat masjid itu. Sebab kita sama dengan Yahudi dan Nasrani. Yang lukisan ni dalam hadis lah. Dalam hadis Sahih Bukhari. Maksudnya orang
orang Sufi itu sama. Sama, tengok orang Syiah. Orang Sufi. Syiah akan letak gambar Hasan, Hussein dan Ali. Mana boleh? So Syekh, kalau maknanya kalau kita pergi visit tempat contoh macam Vatican City, kan kita pergi Italy, pergi Vatican City, pergi masuk gereja dan tak boleh lah bagi orang Islam. Sebenarnya tak boleh. Kita nak pergi buat apa kat gereja dia? Nak agungkan dia? Actually we cannot mengimarahkan Tak boleh. benda yang Kita pula pergi support dia dengan pelancongan kita. Tapi boleh convert church kepada Boleh. Yang tu lain. Yang lain. Yang tu kalau kita ada duit, beli gereja macam ayah saya buat, tak apa. Kita beli gereja, kita buang semua, kita bersihkan balik. Renovate balik. Sekarang ni tahu tak, kalau nak beli gereja di Eropah, 1,500 euro. 2,000 euro. Ya. Tapi nak renovate, 10,000. Nak renovate, nak bersihkan, nak buang gambar-gambar, nak buang lukisan kat tingkap dia, 10,000 euro. Sekarang gereja jadi macam-macam, ada rock climbing wall dekat. Apa banyak apa? Jadi panjat-panjat dulu. Saya panjat rock climbing. Oh, Dekat dalam gereja. oh, dahsyat. Ibrahim, sekali tak masuk? Dah. Syekh, Ya. saya Sila. saya pernah pergi, saya tak ingat sama ada Spain ataupun Madrid, dekat airport, sementara nak fly, ada satu tempat disediakan corner besar, Ya. corner sini untuk chapel, Mhm. corner sini untuk kiblat. Prayer room. Prayer room, tapi dalam satu macam bilik besar. Tak boleh. Ini saya tak ada tempat nak semayang. Saya semayang kat situ. Tak apa, dulu kita jahit. Saya sama. Saya masuk airport Arlanda di Sweden. Sama. Dia kata prayer room. Masuklah semayang. Sebab apa? Baguslah mereka hormat orang Islam, buat tempat solat. Salah. Betul. Kita sebenarnya boleh semayang mana-mana tempat bersih. Sama. Rasulullah SAW kata apa? Tengok kelebihan umat Nabi Muhammad. Kelebihan umat Rasulullah, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Antara kelebihan Rasulullah yang tidak diberikan oleh Nabi lain. Allah Subhanahu wa taala hanya beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. Setiap tempat di bumi dijadikan masjid. Itu saya nak pergi semayang dengan ayah. Nak semayang masjid. Bukan masjid. Semayang kat pavilion. Ruang salat dia kecil. Lepas tu dia suruh kita salat jarak. Memang kita nak salat jemaah. Kita 4 orang. Saya kata, mari sini. Kita pergi tempat tengok ada tempat kosong. Lift untuk pekerja. Saya bersihkan tempat tu. Kita semayang kat situ. Sapu sikit salat. Tempat masjid. Kita ingat mesti masjid. Tak. Setiap tempat awak masuk. Sebab tu Rasulullah kata apa? فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ. Bila masuk waktu salat, jumpa ruang kecil, tepi jalan, sapu tempat tu, salat di situ. Tak semestinya masjid. Kita tak akan membenarkan orang kontrol kita dengan tempat yang dikata masjid. Setiap tempat bersih, suci, boleh jadi masjid. Sebab masjid maudu'us sujud. Orang kita pula boleh buat surah. Ni tak boleh. Kenapa? Ni surah. Masya Allah. Ni musalla. Siapa yang biasa peraturan-peraturan manusia? Tapi kalau semua tempat di bumi ni boleh dijadikan masjid, kenapa prayer room tak boleh? Sebab itu Tapi waju'ilat al-ardu masjidan wa tahura. Pastikan tempat yang tidak ada sembah selain Allah. Mana boleh kita sembah? Awak pergi masuk prayer room, tapi tempat tu orang sembah 3 Tuhan. Boleh ke macam tu? Sebab tu kenapa kita bantah bila Emirat nak buat rumah Abraham House. Dia nak suruh Islam dengan Kristian dengan Yahudi sebanyak sekali. Kenapa kita tidak boleh salat di tempat orang bukan Islam? Tak kira kuil ke gereja, tak boleh. Sebab mereka ni syirik pada Allah. Mereka ni syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita semayang situ pula. Masya Allah. Sebenarnya dia dah buat lama tapi Ya. disedari. Dia tahu pelancong disediakan macam kemudahan, tempat ambil wuduk dia memang cantik, bersih. Sebenarnya dia dah meresap kat dalam kepala. Betul Kak Jo tahu tak? Sebenarnya Malaysia ni
tegas bab ni tau. Saya ingat kenal Malaysia ni, bab ni tegas tau. Sejak dulu. Kita ada surau masjid. kita kat Malaysia ni dulu tegas, tapi tak tahu sekarang wallahu alam. Sebab ulama kita pun dah lembik dah. Lembik sangat. Macam susu cair dah. Dulu pekat sikit, sekarang susu cair. Tapi sepatutnya, yalah, tak tahu. Dulu Malaysia kita tegas tau. Malaysia tegas kan? Kalau bab nak kahwin pun, bagus tau. Undang-undang kita kat Malaysia ni memang tegas. Nak kahwin, mesti masuk Islam. Betul tak? Tapi sekarang tak tahulah. Makin longgar tau. Makin longgar, makin cair. Sebab dia masyarakat Islam di Malaysia ni, sekarang ni musuh kita, dia tak boleh nak laksanakan rancangan dia selagi rakyat Malaysia ni masih ada kekuatan agama. Tapi dia guna cara kejahilan kita. Dan dia nak ulama-ulama yang tidak ada pegangan akidah supaya timbul. Tak kira ulama yang dibayar ataupun ulama yang disuap ataupun ulama politik. Paling kelakar sekali. Ada orang WhatsApp saya, dia kata, "Ustaz, tahu tak Ustaz? 4 tahun lepas, guru saya, dia kata kalau kita solat jarak, 3 iblis duduk sebelah kita. Tapi sekarang ni guru saya suruh saya sembahyang jarak." Tengok. Kenapa guru dia boleh berubah? Maksudnya guru dia ni tidak ada prinsip. Guru dia ni, agama ni ikut kehendak atas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya. Nak tanya, kata tadi hadis tu semua tempat jadi masjid. Nah. Untuk Rasulullah SAW khas itu. Jadi sebelum tu kena solat mana? Kena ada tempat khas. Naam, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hajj, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum li ba'd lafusida la ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد." البيع tempat ibadah orang Kristian. الصوامع tempat ibadah orang bukan Islam. الصلوات tempat sembahyang orang Yahudi, kanisah. Al-masajid untuk orang Islam. Ada rumah ibadah orang bukan Islam, ada. Quran sebut. Tempat ibadah orang, surah Al-Hajj ayat 40 rasa. Okey. Antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Hadis Bukhari sebut 5, Imam Tirmizi sebut 6. Tapi saya ambil riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ini hadis ni best. Korang kalau nak tulis boleh. "U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ini alhamdulillah saya nak semangat. Padahal kalau kira dalam kereta semua mengantuk Tak. Alhamdulillah berkat majlis yang hebat ni. Wa'titu khamsan. Ayat tadi jumpa dah? Ke ayat 39? Ayat 40. "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله." Hadis Jabir saya baca insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam قال "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي." Ini hadis Imam Bukhari. Aku telah diberikan 5 perkara tidak diberikan Nabi sebelum aku. Nusirtu birra'b. Antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada Nabi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh takutkan musuh dengan perasaan takut. Musuh dengan nama Rasulullah, musuh pun takut, lari. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Sejauh perjalanan yang makan masa sebulan, musuh bila dengar Rasulullah, sebelum awal, musuh dah lari. Kelebihan Nabi Muhammad. Nabi lain perlu memasuki kecah peperangan. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Setiap tempat di ni yang kita sebut. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah, kelebihan khas untuk Rasulullah dan umat dia. Setiap tempat di atas muka bumi ini boleh jadi masjid. Awak bersihkan tempat tu. Bersih, suci, tak ada najis, tak ada tempat syirik, tak ada gambar apa semua, boleh jadikan masjid. Maksud masjid tu bukan bangunan
Bukan bangunan. Solat saf. Tempat sujud, tempat awak letak dahi awak, itulah masjid awak. Dan saf yang saf lah. Dengan bersaf lah. Bersaf. Kalau kita seorang-seorang, kalau jemaah, rapatkan saf. Orang kita nak masjid. Saya kata jemaah masjid. Tak semestinya masjid ni yang besar yang habis 11 juta ni. Tak. Sebab tu Allah kata, la masjidun ussisa ala taqwa min awal yawm ahaqqu an taquma fi. Allah Subhanahu wa taala kata lebih baik masjid yang kecil, yang mutawadhi', rendah, biasa, lebih berhak awak dirikan solat daripada masjid yang dibina tapi bukan atas dasar ikhlas kerana Allah. Afaman, Allah kata dalam surah At-Taubah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanun khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin fanhar bihi fi nari jahannam. Mana lebih baik? Allah kata, mana lebih baik? Satu bangunan yang kecil tapi diasaskan atas taqwa dan ridha Allah, ataupun satu bangunan besar yang makan juta-juta tapi dibina atas keruntuhan dan keraguan seperti mana bangunan yang dibina atas bukit yang boleh runtuh bila-bila masa. Mana lebih baik? Masjid yang asas dia utuh dan kukuh. Betul tak? Kita nak beli rumah yang tepi bukit. Bukit ni memang nama dia bukit runtuh. Ataupun nak beli rumah kecil tapi di tempat yang selamat. Belilah rumah yang asas dia kukuh. Tengok bukit. Rumah di Bukit Antarabangsa ada nilai tak? Ingat tak? Saya ingat dulu tak ada nilai dah. Bank pun tak bagi pinjaman dah. Sebab tu orang kita di kadang-kadang dia ingat Islam ni mesti ikut masjid besar. Tak. Macam saya buat kontrak telekong tak boleh solat dah. Macam dah. Masjid dah tutup. Buatlah masjid sendiri. Tahu tak ramai orang sekarang orang Islam buat masjid sendiri? Ramai. Orang hantar video kat saya. Tapi saya tak pernah sebar. Tapi saya boleh cakap lah, di Pahang ada 3 tempat tau. 3 tempat. Di Temerloh, Rauk, Bera. 3 orang, 3 tempat buat masjid sendiri. Dia buat convert rumah lah. Bukan dia buat masjid. Dah betul-betul dia buat rumah. Dia buat masjid. Dia tanya saya kata buat simple. Simple as possible. Simple. Buat macam kargo. Kita ni mesti nak hias masjid berjuta-juta. Dah. Banyak masjid berjuta-juta tapi kat luar tu miskin. Orang miskin, orang keliling tengok. Ui, masjid berjuta-juta. Kita pencen pun kita kena solat. Tokyo Cina boleh buat masjid, nak dapat projek dengan Tan Sri. Yang sikit kalau ada peluh atau tanah, dia kata tak bersih, tak boleh solat. Lepas tu dia tinggalkan solat hingga balik rumah. Banyak kita dah ambil kusyur. Kita ambil Islam ni lebih pada kusyur. Bukan kusyur, tahu tak? Kulit. Islam tinggal kulit sekarang. Luaran je. Kosong, dalam kosong. Masya Allah, ayat berapa kita sekarang? Ya Allah, minta maaf tapi jangan marah. Sebab antara ulama yang terkenal, nama dia Abu Al-Imam Al-Harawi, dia ada kitab Dhammul Kalam wa Ahluh. Al-Imam Al-Harawi dia pernah duduk berapa bulan satu ayat tahu. Dia pernah. Kadang-kadang dia banyak kaitan tahu. Ayat ni penting bagi saya, ayat ni sangat penting. Ayat 28, 9. Tak tahu bila nak habis. Tapi penting sebab banyak kaitan pasal agama tahu. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahu ad-din. Nak doa kepada Allah, nak minta dengan Allah, nak tawassul dengan Allah Subhanahu dengan amalan soleh. Amalan soleh kita ataupun tawassul dengan asma'ullahil husna. Semua kena ikhlas. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis yang sahih, man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuh. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsi. Hadis qudsi maksud daripada Allah tapi sebutan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuh. Barang siapa yang buat sebarang amalan tapi dalam amalan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maksud dia ada syirik. Yani dia buat contoh salat, tapi salat ni aku nak tunjuk kat bos aku semayang. Dulu tahu tak?
ada satu masjid di kampung saya. Masjid itu paling ramai solat jemaah boleh 50 orang. Tapi bila datang menteri nak solat kat masjid itu, ya Allah, macam-macam wajah yang tak pernah jumpa sepanjang saya mengajar kuliah. Yang pakai songkok tinggi. Kata, ada juga. 3 saf boleh sebab menteri mari nak solat. Ramai nak sembahyang dengan menteri. 3 saf, 4 saf boleh. Menteri datang solat. Tapi time menteri tak solat, 50 orang je. Satu saf pun tak lengkap. Sebab orang nak tunjuk. Bos, aku pun sembahyang juga. Awak ingat Allah akan terima solat awak. Sebab tu orang munafik bila dia sembahyang? Wala, Allah kata bukan, Allah kata apa? Innal munafiqin, Allah kata apa? Mudhabdhabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Inna Allah la'ana al-munafiqina. La. Okey, ayat dia kejap. Surah Nisa. Wala ya'tuna as-salata illa kusan yura'una an-nas, Allah kata. Tengok Allah kata apa? Innal munafiqin, tengok Allah kata. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Bila nak berdirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, nak tunjuk ke orang. Salat bila perlu. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika min nifaq. Saya rasa cukup setakat ni dulu. Rasa dekat sejam lebih ni. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita berhenti ayat 29. Tak apa lagi. Tak apa, sama nanti insya-Allah. Kalau buat lagi kita. Macam mana? Kalau ada lebih pasal ayat nak ulang balik. Ya, nanti insya-Allah tengok. Korang akan tengok ayat ni. Korang nanti korang akan baca ayat ni, kamu akan rasa kelezatan sebab kamu dah faham maksud ayat ni. Saya akan baca dalam solat Isyak kejap lagi. Bila saya baca, korang akan rasa maksud dia dan akan rasa menyusup dalam hati. Sebab kita dah faham maksud ayat ni. InsyaAllah. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.